Assalamualaikum semua, nama aku Shadows and welcome back to my channel. Alright, so mula-mula sekali aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang klik ke channel aku and kepada subscriber aku. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi subscribe ke channel aku dan setialah, consider setia lagi dengan channel aku. So sebelum aku mulakan kisah aku pada hari ini, seperti biasa, aku punya channel banyak berkongsikan kisah-kisah paranormal, misteri dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, tapi pada hari ni so channel aku macam biasa, macam aku cakap tadi lah, banyak berkisahkan paranormal, misteri dan juga jenayah. Tapi aku ada buat beberapa survey melalui social media, YouTube itself, di mana aku tanyalah pendapat-pendapat viewers aku, subscribers aku, whether diorang nak tak particular segment, okay, satu segmen khas dalam channel aku, and ramai daripada mereka yang memang minta dan nak lah satu segmen ni. And segmen ni banyak mengisahkan tentang kisah-kisah sihir. So kisah-kisah sihir banyaklah, bermacam-macam pengalaman ataupun jenis-jenis, dan banyak lagi lah yang aku akan bawakan dalam segmen ni, especially untuk sihir. Okay, tapi segmen ni bukan nak promote pasal sihir ke apa. So segmen ni aku create sebab untuk lebih memberikan kesedaran kepada orang kat luar sana tentang bahayanya sihir ni and kenapa kita kena jauhkan daripada diri masing-masing, daripada diri kita, daripada sama ada bermain dengan sihir ke apa ke. So memang kita disuruh dan digalakkan untuk menjauhkan daripada benda-benda ni, right? And especially kita yang beragama Islam, lagilah memang tak boleh nak dekat langsung. Okay, memang satu dosa besar kalau kita cuba bermain dengan sihir. Right? So marilah kita bersama-sama mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita orang semua dilindungi daripada perkara-perkara yang melibatkan sihir. So untuk episod pada hari ni yang aku akan bawakan pada korang, episod yang pertama dalam segmen kisah sihir ni, berkenaan dengan satu buku. Tapi aku nak bagi tahu korang awal, amaran, jangan sesekali cuba mendekati ataupun cuba membaca buku tersebut. Okey? Sebab apa? Buku ni boleh dikatakan agak berbahaya kepada sesiapa yang membacanya. Okay, so sebab apa aku cakap buku ni bahaya? Disebabkan banyak perkara-perkara aneh dan perkara yang membahayakan kepada individu-individu yang membaca buku tersebut. And buku ini diberikan nama Syams Al-Ma'arif. Okay, mungkin pronunciation aku salah, tapi itulah nama bukunya, Syams Al-Ma'arif. So kalau korang nak tahu apa kisah pasal buku ni, so let's jom. Alright, so Syams Al-Ma'arif. Alright, Syams Al-Ma'arif, buku ni dikarang oleh Ahmad Al-Buni yang berasal daripada negara Arab, dan buku ni dikarang sekitar abad yang ke-13. Buku ni memang dah lama ada lah. Alright, so dia ada dua bahagian kepada buku ni. Satu bertajuk Syams Al-Ma'arif Al-Kubra and satu lagi bernama Syams Al-Ma'arif Al-Sugra. Kebanyakan informasi lebih kepada buku yang pertama, which is Syams Al-Ma'arif Al-Kubra. Banyak perkara-perkara yang seperti ritual-ritual, macam mana nak buat sesuatu berkenaan dengan sihir, and then ada yang cara-cara nak berkomunikasi dengan jin dan macam-macam lagi. So buku ni boleh dikatakan panduan, dia macam guide lah, manual untuk mereka-mereka ni yang dulu ni suka bermain dengan sihir. So diorang akan guna buku ni untuk berinteraksi dengan jin dan juga menggunakan untuk menyihirkan orang ataupun bermacam-macam lah benda-benda yang tak elok yang berkenaan dengan buku ni. So lagi sekali aku nak cakapkan, jangan cuba mendekati buku tersebut. Malangnya buku ni bukan nak kata susah nak dapat, memang senang. Ada dekat internet, ada dekat Google ke, ada dekat merata-rata lah korang boleh jumpa. Tapi macam aku cakap, nasihat aku, jangan cuba sesekali membaca petikan-petikan daripada buku tersebut. So macam aku cakap tadi, buku ni merangkumi banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir, seperti cara membuat sihir, and nama-nama jin, and then macam mana nak interaksi dengan orang, dan macam-macam lagi lah benda yang berada dalam buku ni. And ada pendapat yang mengatakan yang Ahmad Al-Buni ni bukan pengarang original kepada buku tersebut.
Kenapa? Sebab dikatakan Ahmad Al-Buni ni hanyalah perantaraan di antara jin dengan manusia. So maksudnya jin tersebut berkomunikasi dengan Ahmad Al-Buni dan Ahmad Al-Buni menulis segala perkara yang jin tu cakap lah. Contohnya macam aku cakap tadi, banyak ritual-ritual dan semua benda, nama-nama jin, bermacam-macam lagi lah. Waktu aku buat research pasal buku ni, memang ada perasaan-perasaan yang bagi aku tak senang hati lah. Okay, memang tak tenteram, tak tenang nak buat research pasal buku ni. Tapi ni lebih kepada pengetahuan and also kesedaran agar korang, kalau korang terjumpa ke terserempak ke apa, korang elak lah daripada membaca buku tersebut. So ada beberapa kisah ataupun perkara-perkara yang tidak elok yang berlaku kepada orang-orang yang membaca buku ini. So aku ada 2 kisah yang aku bakal kongsikan dengan korang. And nanti terpulang pada korang sama ada korang rasa benda ni hanyalah sekadar rekaan semata-mata bagi pihak yang menceritakannya, ataupun mungkin pernah terjadi kepada dorang, terpulang pada korang. Tapi bagi aku, kita jangan percaya sebulat-bulatnya cerita yang aku bakal kongsikan. Anggaplah ia hanya satu hiburan dan jangan terlalu taksub dengan sesuatu. Okay? So kisah yang pertama berkenaan seorang lelaki yang dia ni memang suka membaca. Okay? So kerja dia ni memang membaca je. And kebanyakan buku-buku yang dibacanya adalah buku-buku seperti fakta-fakta, benda-benda yang berkaitan dengan sains, politik dan banyak-banyak kira consider kebanyakan buku yang dia ni baca bermain dengan minda. So kira buku yang smart-smart lah orang kata kan. So satu hari ni dia terserempak dengan buku Syams Al-Ma'arif. Okay? And sekali imbas dia tertarik, macam nak tahu lebih mendalam pasal buku ni. So disebabkan sifat ingin tahu dia ni, alright, lelaki tersebut decide untuk ambil buku tu. Okay, macam belilah macam tu, untuk beli buku tersebut and membaca buku tu, apa isi kandungannya. So sambil dia ni baca, dia sampai satu chapter lah, okay, satu bahagian dalam buku ni di mana ia menunjukkan bagaimana cara-cara berkahwin dengan jin. Alamak, satu hal pula ni. Okay, so dia baca and the best part, dia pergi buat upacara tersebut dengan membaca. Sebab dia ni jenis yang fikir logik tau, dia tak percaya semua benda-benda alam gaib ni. So dia decide untuk aku try buat benda ritual ni, aku nak tengok apa jadi. So dia buat. Okay, dia buat. Kemudian macam tak ada apa-apa lah, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab benda-benda macam ni selalu dia tak berlaku macam tu je, dia ambil masa. So selang beberapa hari, dia perasan yang ada seperti ada sesuatu berada di kawasan perumahan dia ni. So dia ni memang stay seorang-seorang. Okay, dia tak stay dengan family ke apa, dia memang stay seorang-seorang. Sekali-sekala tu memang dia terasa seperti ada orang yang sedang mengintai dia, kan, mengintai dari kamar amboi. So sedang mengintai dia ataupun something lah. Okay, dia memang rasa macam seperti ada orang yang dalam rumah tu, tapi padahal tak ada orang pun. Malam kedua pula, okay, malam kedua tadi consider macam malam pertama, dan malam kedua dia terasa seperti ada orang hembus dekat tengkuk dia. Dia macam dia rasa macam ada angin tiup macam tu kan. So time dia rasa macam tu, dia macam apa benda ni kan. Dia check tak ada orang. Kipas dia all direction lah, tak ada ni dan datang sipi-sipi macam tu. So dia decide untuk abaikan benda tu. And then time dia tengah nak tidur semua, dia terasa seperti kaki dia dipegang ataupun diraba oleh sesuatu. And ini memang kenyataan dari dia yang mengatakan dalam rumah tu memang confident, dia tahu tak ada orang dalam rumah tu. And pada satu malam ni, ni boleh dikatakan kemuncak malam tersebut, di mana time dia nak baring, dia nak tidur dah kan, nak get ready untuk tidur, tiba-tiba dia terdengar seperti ada seseorang membisik sesuatu ke telinga dia. Dia macam perlahan bisikkan dia macam tu tau. So again, walaupun macam-macam perkara yang aneh berlaku pada dia, dia tak terfikir yang ia ada kena-mengena dengan buku tersebut. So the best part is, gangguan yang dia ni kena ni, dia lebih kurang macam tu lah, simple-simple, tak ada yang macam havoc ke apa. So dia ni ibarat macam mungkin permainan minda dia. So dia hidup macam biasa lah, macam tak ada apa-apa. Bertahun-tahun dia hidup macam tu. Tak apa,
aku pun respect je. Kalau aku tak boleh tu, confirm aku akan rasa macam lain macam and aku mesti akan cari sesuatu untuk dapat tahu apa benda yang tengah berlaku. Tapi dia ni tak, dia ni relax, dia ni redah main belasah bertahun-tahun lah macam tak ada apa-apa. Okay, sehingga kan pada suatu hari ni dia terjumpa dengan seorang gadis yang menawan hati dia. Dia jatuh cinta and then dia nak berkahwin dengan gadis tersebut. So semua dah plan everything all, and akhirnya tiba hari perkahwinan tersebut. Sesuatu yang malang berlaku. Okay, apa yang terjadi is that dalam perjalanan pihak perempuan dalam perjalanan ke majlis perkahwinan tersebut, dia ada 3 kereta berkonvoi menghala ke majlis. Ketiga-tiganya mengalami kemalangan and tiada satu pun daripada keluarga-keluarga pihak perempuan yang hidup, termasuk perempuan tersebut. Semua mati. Macam aku tak tahu nak kata benda ni betul ke tak, ataupun dah memang takdir macam tu. Obviously takdir ni macam tu lah. Okay, tapi whether berkenaan dengan jin ke tak, aku tak boleh nak confirmkan benda tu betul. Tapi apa yang lelaki ni ceritakan, ia memang berkenaan dengan gangguan-gangguan yang dia alami selepas membaca buku tu. Sebab pada hari kemalangan tersebut, lepas dia dah rasa down gila, and obviously walaupun sedih macam mana pun, kita manusia, kita confirm nak tidur kan. So bila dia nak tidur, time tu lah dia terdengar bisikan yang amat tak tenang lah, orang cakap tak disenangi langsung. Bisikan tu bercakap, kau milik aku selamanya. So apa pengajaran yang kita boleh dapatkan daripada kisah tersebut? So macam aku cakap tadi, aku tak tahu level mana tahap kebenaran cerita ni. So kita janganlah ambil sebulat-bulatnya. Mungkin ada kebenaran, ada benda yang terjadi, tapi tak adalah mungkin drastik ke apa. Tapi mengikut kisah yang lelaki ni ceritakan, boleh dikatakan agak mengerikan. Alright, so kita tak tahu, lepas aku check semua, kita tak tahu apa kesudahan lelaki tersebut, sama ada dia berubat ke apa ke, aku tak tahu. Sebab lelaki ni berasal daripada negara Arab. So kisah kedua pula sama juga. So lelaki ni berasal daripada Arab. Dia ni suka artifak-artifak lama tau. And macam kita tahu, negara Arab memang banyak artifak-artifak yang merangkumi daripada zaman-zaman lama dulu. And satu museum ni di mana dia ada satu bahagian yang ada simpanan buku-buku lama tau. Diorang boleh pegang, boleh baca semua benda tu. Tapi di sinilah di mana lelaki Arab ni terjumpa dengan buku Syams Al-Marif. Okay, bila dia terjumpa dengan buku tu, dia bacalah sikit-sikit and menarik minat dia tau. Tapi dia tahu buku ni dia tak boleh nak bawa pulang ke apa benda. So apa lelaki ni buat, ni benda yang paling mengarut lah. Dia dalam buku tu, dia ambil dalam 4 muka surat macam tu, dia koyakkan and dia bawa lari bawa keluar daripada museum tersebut. Okay, tu satu hal lah, dah lah rosak harta benda awam semua. Dia bawa lari 4 muka surat yang tak tahu apa benda yang dia ambil. So dia balik, dia bacalah satu muka surat. And muka surat tersebut dia consider macam, bukan nak kata complete set, tapi cukup untuk melakukan ritual di mana dia boleh berinteraksi dengan jin. So pada malam tu dia pun bacalah, dia baca and dia membuat persiapan dia untuk mengikut cara-cara macam mana nak berkomunikasi dengan jin tau. So dia buat satu. Lepas dia dah buat, dia dah follow empat muka surat tersebut, namun tak ada apa yang berlaku pada awalnya. Selang beberapa hari kemudiannya, dia selalu terdengar seperti ada orang mengetuk pintu dia, and bila dia buka, tak ada orang. And then kemudiannya dia akan dengar seperti ada orang merangkak atas dinding, merangkak yang macam tu. Dia ingat macam mungkin ada binatang ke, labah-labah ke apa ke. Tapi bila dia check, tak ada pun. And then kadang-kadang dia dengar seperti ada suara dalam bilik-bilik dia yang lain. Bila dia check, tak ada satu pun. And dia ni sedar yang berbanding dengan kisah pertama aku ceritakan tadi, dia ni sedar yang ada kemungkinan perkara tersebut terjadi pada dia disebabkan oleh ritual yang dia telah lakukan melalui kepingan-kepingan muka surat daripada buku Syams Al-Marif ni. So lepas dia rasa macam keadaan dah macam tak tenang dalam rumah, macam-macam perkara berlaku, barang-barang kursi lah bergerak lah, apa barang pecah, semua benda lah, dia dah tak tahan. Dia decide untuk mengakulah
kesilapan yang dia telah lakukan. Okay, so dia pergi balik ke muzium tersebut and dia katakan buku Syams Al-Maarif ni dia koyak 4 muka surat daripada buku tersebut and dia nak bagi balik. So bila dia bagi kertas tu balik dekat penjaga dekat muzium tersebut, so penjaga ni bawa lah kertas balik nak check dengan buku tu mana yang koyak. Mungkin diorang boleh betulkan ataupun diorang akan lekatkan balik, tak tahulah macam mana dia nak buat, tapi dia nak simpan balik dalam buku tu. Tapi apa yang membuat perkara ni pelik is that bila dia check buku tersebut, buku surat yang dia ambil tu, kertas tu jadi macam kertas kosong, tak ada apa-apa, and dua-dua orang ni yang nampak kertas tu bertulis everything all, terus jadi macam jam. Sebab apa? Kertas buku surat tu kosong and apa yang ditulis dekat kertas tu actually ada dalam buku tu, and buku tu seperti tak dikoyak, muka surat tersebut macam tak koyak. So dua orang tu macam jam lah, like apa benda ni. And the best part, lelaki yang koyakkan muka surat tu rasa macam pelik lah, sebab dia memang hakikatnya dia tahu dia koyak buku tu. Tapi bila dia check buku tu semua muka surat yang ada dalam buku tu semua elok, tak ada yang pelik. Okay, and then tak ada kesan-kesan koyak. Ni yang buat dia jam. And then ritual yang dia baca dekat 4 muka surat yang dia koyak tu ada dalam buku tu. So korang fikirlah sendiri macam mana benda tu boleh terjadi kan. So itu antara 2 kisah yang aku kongsikan dengan korang. Ada banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan orang-orang yang membaca buku ni, and kebanyakannya kisah-kisahnya tak manis lah. Alright, even ada satu Mamat ni dia buat konten dekat social media berkenaan dengan benda-benda seram semua. Ada buat satu kisah pasal Syams Al-Maarif. Dia sendiri pernah baca and dia sendiri pernah terkena gangguan-gangguan yang aneh. So macam aku cakap awal video ni tadi, sekiranya korang terserempak dengan buku ni dekat Google ke mana-mana ke, PDF version ke apa, jangan cuba sesekali untuk download benda tu ataupun nak baca. Simpanlah sifat ingin tahu tu untuk benda-benda yang lebih berfaedah. Okay, benda macam ni semua bagi aku adalah perkara yang menguji, especially kita yang beragama Islam, menguji keimanan kita and also ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And benda macam ni boleh memesongkan kita. Okay, so jangan sesekali cuba mendekati buku Syams Al-Maarif ni. Alright, so aku harap korang suka dengan konten pada hari ini. Okay, satu segmen khas yang aku akan bawakan kepada channel Hit Shadows. Okay, di mana aku akan menceritakan atau berkongsikan dengan korang kebanyakan kisah-kisah sihir. And bukan hanya di Malaysia saja, di luar sana, okay, negara-negara jiran ke negara barat ke apa, jangan sangka sihir ni hanya di Asia. Okay, merata-rata satu dunia. Okay, bab-bab sihir ni. And sihir ni bukan baru-baru je. Sihir ni sejak zaman awal lagi, zaman-zaman Nabi kita semua dah memang ada sihir ni. So aku harap korang enjoy dengan segmen yang aku perkenalkan. And kalau korang adalah sekiranya pengalaman terkena sihir ataupun orang-orang yang korang pernah tengok buat sihir ni ke apa, korang boleh share cerita korang dekat email aku. Aku akan tinggalkan email aku di description below. Okay, korang boleh pergi ke social media aku ke, ataupun korang boleh type dekat komen ni bawah, kongsi pendapat korang, apa korang rasa pasal segmen ni. Okay, perasaan korang pasal segmen ni, korang suka ataupun tidak. Kalau korang suka, korang boleh tinggalkan like, share and subscribe kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku. And jangan lupa tekan butang bell notification supaya mana-mana konten aku korang akan diberitahu terlebih awal. So sehingga kita berjumpa lagi di dalam segmen kisah sihir ni yang akan datang. By the orders of the shadows, stay safe, stay healthy, and sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.